أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam ini, sehinggalah malam-malam yang lain, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan suatu wajibat, suatu kewajipan kita selaku kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan adanya tujuan dan perkara-perkara yang Allah Ta'ala khendaki. Sebagaimana manusia mencipta kereta, mencipta motor dan sebagainya, rumah, mestilah ada tujuan ataupun ada matlamat, benda yang dia nak daripada benda itu. Yang mana kereta kita guna untuk memudahkan perjalanan kita, adanya motor, adanya rumah untuk kita selamat daripada hujan, daripada kepanasan dan sebagainya. Walillahi mathalul a'la, maka Allah Ta'ala contoh yang lebih tinggi lagi. Allah Ta'ala jadikan kita ni ada matlamat, ada tanggungjawab yang mesti kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya itulah wajibat dari sudut kewajipan kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Kewajipan kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi kita ni semakin hari semakin hilang satu umur kita. Semakin hari semakin hilang
Mana umur kita makin hilang. Tidak ada orang umur dia makin tambah, sebenarnya makin berkurang sebenarnya. Oleh sebab itu, waktu yang kita ada ini, waktu kita menunggu solat Isyak ini merupakan waktu yang masa ni dia ada di atas dunia. Bila mana mati, bila mana datangnya kiamat, tidak ada dah waktu tunggu Isyak dah tuan-tuan. Tidak ada. Tidak ada waktu tunggunya sembahyang maghrib. Tidak ada waktu untuk sembahyang sunat selepas maghrib dan sebagainya. Jadi ambillah peluang ini untuk sama-sama kita lakukan amalan kita. Sementara kita masih lagi nyawa belum sampai di kerongkong, kita lakukan amalan kita, perbanyakkan amalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan ilmu dan ibadat yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-18 ialah samakan antara pihak-pihak yang bertelingkah. Apabila suatu kes dibawa ke mahkamah, banyak faktor yang perlu dilihat supaya keadilan ini dapat ditegakkan. Dan Islam satu agama yang sangat menekankan perkara ini. Di antaranya meletakkan plaintiff dan defendant. Plaintiff dan defendant ni pihak-pihak yang bertelingkah, yang tertuduh dan juga yang menuduh, yang mana diletakkan sama taraf di sisi hakim. Kena sama taraf di sisi tok hakim. Dan juga magistrat dan pegawai yang memutuskan hukuman. Dan inilah yang diingatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Ash'ari rahimallahu ta'ala. Sambungan surat yang Umar bagi tahu, Umar mengatakan, asi bainan nas fi majlisika wa fi wajhika wa qada'ika hatta la yatma'a syarifun fi hayfika wa la yay'as da'ifun min adlika. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab dalam surat dia ni, dia mengatakan, sama ratakan manusia pada tempat duduk. Sama ratakan manusia pada tempat dudukmu, pada wajahmu dan penghakimanmu, hingga orang yang mulia tidak rasa tamak kerana kecenderunganmu, dan orang yang lemah tidak putus asa daripada keadilanmu. Yang mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa bentuk yang kena sama rata. Yang pertama, fi majlisika, kena sama pada tempat duduk. Tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada yang lain. Mana tempat biar sama tinggi, sama rendah. Jangan pula hak ni mentang-mentang dia VVIP ni tepak dia ada tinggi. Hak ni orang kampung, tepak rendah. Jangan. Yang mana tempat tu kena bagi sama. Jangan bagi tak samalah. Tinggi, orang ni tinggi, orang ni rendah, jangan. Dan kerusi yang sama, pakai kerusi yang sama. Jangan pula hak ni kerusi cak ayam, hak ni kerusi mahal. Kerusi cak apa? Cak kambing mahal sikit. Contoh. Jadi jangan bagi lain. Kursi pun sama. Tidak kiralah kluster kayangan ataupun rakyat marhain, kena bagi sama. Yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan tadi, pada wajah, fi wajhika, pada wajah, mana cara memandang, cara bercakap, cara melihat bahasa badan,
bahasa badan itu jangan ditunjuk berbeza layanan antara plaintiff defendant pada pihak-pihak yang bertelingkah. Mana apa? Pada wajah pun jangan kita panggil beza. Cara pandang hak ni lain. Hak ni kluster kayangan, cara pandang dia lain sikit. Dia geng-geng ni. Hak ni cara pandang lain sikit, hina sikit pasal dia kluster rakyat marahin. Contoh tuan-tuan. Jangan. Sayyidina Umar kata biar sama, cara pandang sama, cara bercakap kena sama. Sama je, cakap sama. Walaupun hak ni kayangan ke, hak ni tidak kayangan ke, sama. Layanan pun sama. Kena tunjukkan keadilan itu. Walaupun di hadapan itu orang yang paling tinggi pangkat dalam negara. Kena layanan yang sama. Yang ketiga, pada hukuman. Pada hukuman ni jangan kita panggil apa, jangan ada bias. Jangan kita panggil mentang-mentang dia ni hak ni orang hak penting, kita pun selamatkan dia, jangan. Jadi dari sudut hukuman mesti adil, kata Sayyidina Umar. Mesti dilihat berlaku adil. Dan semua ini diingatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Supaya apa? Supaya orang yang kenamaan tidak mengambil peluang. Dan orang yang tiada nama istimewa dalam masyarakat tidak rasa terkilan akibat hukuman yang tidak adil tadi itu. Jadi orang yang kenamaan ni tak ambil peluang, tak tindah orang lain. Orang yang tak ada nama istimewa ni dia tak rasa terkilan. Kenapa? Kerana akibat hukuman yang tidak adil. Ini dia. Jadi bentuk menyamaratakan ini sepatutnya berlaku. Sepatutnya kena berlaku hampir di semua tempat. Semua tempat, keadaan, agensi, institusi kena sama. Bukan saja di mahkamah. Kena bagi sama. Bila mana tak disamaratakan, timbullah perasaan tak puas hati. Bila kata tak sama ni, timbul rasa tak puas hati daripada pihak-pihak yang bertelingkah. Maka kesannya kes yang dibawa itu tidak akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Namun tuan-tuan, ada masa-masa yang tertentu ataupun keadaan-keadaan yang tertentu yang mana bentuk sama rata itu secara total tak dapat dilakukan. Ada juga keadaan yang mana kita lihat nak bagi sama pun keadaan tu tidak dapat buat. Sebagai contoh, yang mana belanja anak-anak. Sebagai contoh, ada anak kita bagi RM5. Ada anak kita bagi RM3. Kakak dia kita bagi lebih sikit. Adik dia kita bagi kurang sikit, sebagai contoh. Kenapa? Kerana kakak dia tadi mungkin ada kelas tambahan, kita bagi lebih. Adik tak ada kelas tambahan. Ataupun ada yang belajar di Kurki, kita bagi lebih sikit di Kurki ni pasal di college. Hak baca darah Quran ni kita bagi rendah sikit lah pasal di sekolah menengah, sebagai contoh. Ada yang belajar di pasti, pasti kita bagi sikit lah pasal dia budak-budak lagi, sebagai contoh. Jadi yang mana duit belanja tak sama nilai, akan tetapi yang penting mesti ada keadilan. Mesti bagi juga duit belanja, melihat kepada siapa yang berhak tadi itu. Jadi yang mana tuan-tuan, yang pentingnya jangan kita buat zalim pada pihak yang lain, seperti mana yang dipesan oleh Sayyidina Umar tadi, yang mana mesti menyamaratakan dari sudut yang mana tempat duduk pada wajah hukuman ketika mana dibawakan satu kes di mahkamah, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, itulah bab yang ke-19, yang mendakwa mesti buktikan, yang bantah mesti bersumpah. Yang dakwa mesti dia bawa bukti. Yang bantah mesti dia bersumpah, tuan-tuan. Yang mana manusia ni lahir dalam keadaan yang fitrah.
Lahir-lahir kita ni semua orang lahir dalam keadaan dia fitrah. Fitrah ni apa? Iaitulah Islam. Lalu ibu bapalah yang membentukkannya dan menjadikannya beragama yang lain. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunajjisanihi aw yunassiranihi aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dia lah yang akan bentuk dia, jadikan dia Yahudi ke, Nasara ke, apa sekalipun, mak ayah yang akan bentuk. Jadi manusia ni yang mana dia lahir dalam keadaan tidak memikul apa-apa dosa. Lahir-lahir ini tidak ada dosa, seperti mana bayi yang dilahirkan. Tidak ada kata ada dosa besar, tak ada dosa kecil pun tak ada, pasal dia baru lahir. Dia bersih daripada liability dan bebanan. Tidak ada bebanan. Tidak seperti agama yang menganggap anak yang lahir memikul dosa warisan daripada Nabi Adam. Ada setengah tu yang mana dia menganggap anak yang lahir ni dia bawa dosa warisan daripada Nabi Adam. Ada juga begitu. Kemudian kononnya seorang Nabi lain menebus dosa itu. Baik, jadi ini fahaman yang salah. Fahaman yang betul, yang mana kita semua ni lahir-lahir dalam keadaan fitrah. Dengan itu setiap orang asalnya bebas daripada tuduhan dan dakwaan yang dibuat oleh orang lain kepadanya. Asal dia bebas. Mana dia tak ada apa, dia fitrah. Mana asal dia tak ada apa pun daripada tuduhan, daripada dakwaan dan sebagainya. Tidak kira ia melibatkan pegangan agama, maruah, harga diri, keturunan, harta dan sebagainya. Bila mana ada orang lain yang cuba menuduh ataupun mendakwa sesuatu terhadap orang lain, mari seorang ni dia tuduh kawan ni sekian-sekian, mari kawan ni dia dakwa sekian-sekian. Asal kita ni tak ada apa pun, mana kita bebas daripada dakwaan dengan tuduhan. Jadi bila mana ada orang lain yang bawa benda tu, dia mesti mengemukakan bukti. Mesti bawa bukti bahawa dakwaan itu benar. Dia tuduh sekian-sekian, dia mesti mengemukakan bukti dakwaan itu benar. Dan bukti ni mungkin dalam bentuk saksi. Boleh jadi saksi. Tuduh orang sekian-sekian melakukan zina, berapa orang saksi? Berapa orang saksi? 4 orang saksi. Ataupun ada dokumen-dokumen, dituduh pecah amanah, buat bagi bukti dia apa? Mungkin dokumen-dokumen yang ada. Kemudian mungkin tuduh orang tadi mencuri dan sebagainya. Tengok barangan, ada tak barang itu, peralatan dan sebagainya, dan pelbagai bentuk yang diiktiraf oleh syarak. Jika dia dapat membuktikannya tanpa ada keraguan, dia fight di mahkamah yang mana tanpa ada keraguan, dan hakim di mahkamah berpuas hati mengenainya, hakim puas hati, jadi dakwaan itu dibenarkan oleh mahkamah, boleh dakwa. Sekiranya tuan-tuan dia tak dapat mengemukakan bukti yang dipercayai, bukti tak ada, bukti tak ada, ataupun pihak mahkamah tak puas hati mengenainya, mahkamah kata tak padang ni, tak puas hati, maka pihak satu lagi diminta bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang yang dakwa tu tidak ada bukti ataupun tidak cukup bukti, maka pihak yang satu lagi itu dia diminta bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa dakwaan yang dibuat oleh pihak satu lagi itu palsu dan tidak benar. Maka mahkamah akan memenangkannya dalam kes ini. Mahkamah akan beri menang pada dia lah, orang yang bersumpah tadi itu dalam kes ini. Inilah yang kita lihat antara prinsip dan teras dalam kes, melibatkan pihak-pihak yang bertelingkah dalam suatu perkara, di mana satu pihak yang mendakwa sesuatu dan satu pihak lagi menolaknya.
Bila mari satu kes ni tuan-tuan, satu pihak ni dakwa, satu pihak lagi menolaknya. Yang mana kita guna istilah moden pada hari ini, iaitulah plaintiff dan defendant. Ada plaintiff, ada defendant. Jadi istilah syarak yang mana menggunakan al-mudda'i. Al-mudda'i ni pihak yang mendakwa. Al-mudda'i, pihak yang mendakwa, al-mudda'i. Dan juga al-mudda'a alaihi, iaitulah orang yang didakwa terhadapnya. Al-mudda'a alaihi, orang yang didakwa terhadapnya. Jadi inilah kita lihat bagaimana prinsip yang ditegaskan dan ingatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam surat dia yang sama kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Maksudnya apa? Al-bayyinatu 'ala mudda'i. Keterangan atau bukti ni kata orang yang mendakwa. Orang yang dakwa dia mesti ada keterangan ataupun bukti. Sebab tak boleh dia nak dakwa orang senang-senang. Asal orang ni tidak ada dosa, tidak ada tuduhan, dakwaan dan sebagainya. Kalau kita panggil orang ni tuan-tuan sesuka hati dakwa orang, kaca haru biru dunia ni. Kan hak ni dakwa, hak ni dakwa, ni dakwa tengok. Pening. Jadi bagaimana Islam mengajarkan kita al-bayyinatu 'alal mudda'i. Keterangan atau bukti kata orang yang mendakwa, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah kata orang yang membantah. Hak bantah tu dia kena bersumpah. Dan ini sebenarnya adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Nabi pesan kerana para sahabat ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi nak supaya apa? Keadilan itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Nabi merupakan manusia yang menjalankan keadilan, menyuruh kepada keadilan. Jadi para sahabat ni banyak terkesan dengan Nabi, membawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mesti ditegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Nabi SAW bersabda, "La yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'ala al-mudda'i wal yamina 'ala man ankara." Sekiranya seseorang diberikan peluang dengan dakwaan mereka, tentu ramai yang mendakwa terhadap harta orang lain dan darah mereka. Kalau semua orang ni dapat peluang dakwa orang, orang sedap lah, dia kata ni harta saya, orang ni kata ni harta saya juga, orang ni kata ni harta saya juga. Baik, dah pakat dakwa belaka, mana suhab betul ni? Jadi mesti bila dakwa mesti kena ada bukti, mesti bawa bukti ataupun keterangan. Jadi akan tetapi bukti kata orang yang mendakwa dan sumpah kata orang yang membantah. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini kaedah yang kita kena ingat tuan-tuan. Riwayat Al-Baihaqi dan lainnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadzal hadis qa'idatun kabiratun min qawa'id ahkam syar'i. ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعي عليه فله ذلك. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menjadi kaedah yang besar dalam pelbagai kaedah hukum syarak, menunjukkan bahawa tak diterima perkataan seseorang dalam dakwaan dia hanya semata-mata dia mendakwa. Kalau dia mari dakwa gitu, tak diterima perkataan dia. Bahkan ia perlukan bukti ataupun keterangan, atau orang yang didakwa itu membenarkannya. Jika ditutup sumpah daripada orang yang didakwa ke atasnya, dia boleh bersumpah mengenainya. Boleh bersumpah. Jadilah kita lihat bagaimana Islam merupakan agama persekutuan kita. Jadi Islam ni
meliputi segenap aspek kehidupan kita, termasuklah sistem undang-undang dan kehakiman. Jangan ingat Islam ni sekadar ibadat masjid surah aja. Islam ni yang mana meliputi segenap aspek hidup kita. Sistem undang-undang, kehakiman, yang mana kita nak supaya apa? Sistem perundangan dan kehakiman di Malaysia ni mestilah melaksanakan prinsip keadilan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian tuan-tuan, di antara bentuk keadilan Islam ialah memberikan tempoh kepada seseorang atau pihak yang mendakwa. Ataupun pihak yang mendakwa mempunyai hak ke atas seseorang atau sesuatu, mengemukakan bukti atas apa yang didakwakan. Jadi yang mana Islam ni dia ada keadilan dia, dia bagi tempoh kepada orang yang dakwa tadi tu, ataupun supaya dia dapat bawa bukti lah, kemukakan bukti atas apa yang didakwa. Dan inilah yang diingatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam suratnya. Surat dia panjang. Antara yang inilah tuan-tuan, Umar mengatakan, wa man idda'a haqqan ghaiban aw bayyinatan fadrib lahu amadan yantahi ilaihi fa in ja'a bi bayyinatin a'taitahu bihaqqihi fa in a'jazahu dhalika istahallalat alaihi alqadiyah. Sesiapa yang mendakwa, siapa-siapa yang mendakwa satu hak yang tiada di depan mata atau mendakwa ada bukti, maka berikan kepadanya satu tempoh yang sesuai untuknya. Bagi tempoh untuk dia. Jika dia datang membawa bukti, engkau berikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu membawa buktinya, minta halal daripadanya terhadap kes yang dibawa itu. Jadi kalau dia kata ada bukti, bagi dia tempoh. Mungkin bukti dia memakan masa. Takkanlah dia nak cari senang bukti ni, dia memakan masa. Jadi benda ni lah yang mana boleh kita lihat dalam mahkamah sendiri, dia akan tangguh. Kenapa? Nak cari bukti, bagi peluang. Nak cari bukti yang lebih konkret, yang lebih tepat. Ni jadi pihak yang mendakwa ni mungkin ada saksi, dia mungkin ada saksi dia mungkin ada bukti dia. Sekiranya hakim atau pihak mahkamah terburu-buru menjatuhkan hukuman tanpa mengambil kira dakwaan seseorang, mungkin haknya tak dapat dituntut. Jadi kalau terus dakwa kan, jadi tidak ada peluang nak cari bukti sebagainya. Jadi bimbang hakim menjatuhkan hukuman terburu-buru menyebabkan dia tak dapat ambil hak dia. Sebab tu bila mana pihak yang mendakwa ni memohon satu tempoh, dia minta tempoh, berikanlah kepada satu tempoh yang sesuai. Beri tempoh yang sesuai. Tak semestinya 3 hari, tak semestinya 3 hari, ataupun tempoh yang tertentu, tetapi tempoh masa yang sesuai berdasarkan keperluannya. Tengoklah yang mana sesuai. Sekiranya pihak yang mendakwa kelihatan degil dan tidak mahu membawa buktinya, pihak yang dakwa pula degil, tak nak bawa bukti, maka pihak mahkamah tidak perlu memberikan tempoh kepadanya. Tak perlu beri tempoh. Bahkan pihak mahkamah boleh meneruskan perbicaraan dan menjatuhkan hukuman. Kenapa? Kerana tempoh yang diberikan itu tujuan dia menyempurnakan keadilan yang dituntut oleh Islam. Jadi yang mana kita nak supaya apa? Diberikan keadilan, tapi dia tak bawa bukti, maka mahkamah boleh jatuhkan, boleh jatuhkan hukuman. Dan inilah yang disebut oleh sarjana Islam terdahulu ketika mana mengulas kenyataan Umar Al-Khattab ini. Sayyidina Umar telah menyebutkan bagaimana perkara ini yang mana kena ada dalam sistem kita, prinsip keadilan ini, yang mana memberikan peluang kepada orang yang dakwa itu, berikan peluang untuk dia mencari bukti ataupun membawa bukti yang dia ada, tuan-tuan. Baik. Kemudian orang Islam itu adil kecuali yang ada kes.
Yang mana manusia ni dilahirkan dalam keadaan merdeka. Manusia ni lahir dalam keadaan dia merdeka. Dia tidak menanggung dosa sendiri ataupun dosa silam daripada orang yang terdahulu. Jangan ingat bila lahir ni tanggung dosa orang lain. Tidak ada macam kepercayaan setengah-setengah tu gitu. Anak lahir ni dia tanggung dosa hak dulu. Bukan. Anak yang lahir ni tuan-tuan, dia tak tanggung dosa siapa-siapa pun. Mereka tak menanggung dosa sendiri ataupun dosa silam daripada orang yang terdahulu. Apabila dewasa, mereka yang Islam dianggap adil. Juga demikian, tidak meletakkan kesalahan kepada mereka yang tidak bersalah. Jangan kita meletakkan kesalahan kepada mereka yang tidak bersalah. Inilah ciri keadilan Islam. Yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sangat memahami perkara ini. Yang mana Sayyidina Umar mengatakan, al-muslimun udulun ba'duhum ala ba'din illa mujarraban alaihi syahadatu zurin aw majludan fi haddin aw zaninan fi wala'in aw qarabatin fa inna Allah ta'ala tawalla min al-ibadi as-sarair wa sitru alaihim al-hudud illa bil bayinat wal ayman. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, orang Islam itu adil. Al-muslimun udulun. Orang Islam itu adil antara satu sama lain. Ba'duhum ala ba'din. Illa mujarraban alaihi syahadatu zur, melainkan telah berlaku kepadanya penyaksian bohong. Melainkan dia ni pernah buat saksi palsu ataupun saksi bohong. Ataupun apa, disebat kerana kes hudud. Pernah kena sebab kerana kes hudud. Ataupun apa, dituduh berkaitan memerdekakan hamba atau kaum kerabat. Dituduh berkaitan memerdekakan hamba ataupun kaum kerabat, dituduh dia ni. Sesungguhnya Allah yang mengurus rahsia seseorang, dia menutup kesalahan mereka, melainkan mesti mendatangkan bukti dan sumpah. Jadi seseorang Islam diterima keterangan dia. Bila nama orang Islam ni tuan-tuan, diterima keterangan dia. Kerana orang Islam ni adil. Ba'duhum ala ba'din. Orang Islam ni adil. Jika tidak pernah diketahui terdapat kes sebelumnya yang menyebabkan menjadi fasik. Jadi kalau dia ni orang yang kita panggil, tak tahulah, memang kita panggil, tak tahu kes-kes dia ni sebelum ni, kita terimalah kenyataan dia. Dan kita pula tak disuruh mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Bukan pula disuruh cari orang ni sekian-sekian. Yang mana keterangan di mahkamah tak diterima jika dia pernah menjadi saksi bohong. Takkan diterima. Kalau dia pernah berlaku bohong ataupun menjadi saksi yang palsu, yang mana keterangan dia tuan-tuan tak akan diterima di mahkamah. Ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana melarang keras daripada seseorang menjadi saksi bohong. Allah larang orang tadi menjadi saksi bohong, syahadatul zur, saksi yang palsu. Allah melarang keras daripada seseorang menjadi saksi bohong dalam sesuatu perbicaraan kes. Kenapa? Kerana tentunya ia akan memberi kesan terhadap hukuman yang bakal dijatuhkan oleh hakim. Jadi kalau dah tahu dah menipu tuan-tuan, mari pula hak ni menipu juga, bimbang itu. Jadi ini akan memberikan kesan kepada hakim. Yang mana hukum menjadi saksi bohong ni dikira dosa besar dalam Islam. Bukan benda yang kecil, menjadi benda yang besar dalam Islam tuan-tuan. Begitu juga orang yang dihukum hudud. Orang yang dihukum hudud ini, yang disebat dengan hudud ini, tak diterima keterangan dia. Tak diterima keterangan dia. Sebab dia pernah kena hudud, hukuman hudud. Dan mereka-mereka yang ada kaitan kaum kerabat juga tak diterima keterangannya. Hak ada kaitan kaum kerabat tak terima keterangan dia tuan-tuan. Yang mana mungkin boleh berlaku bias kepada keputusan mahkamah. Kita lihat dalam peristiwa bagaimana kisah Sayyidina Ali. Kisah Sayyidina Ali dan juga seorang zimmi
Yang mana tuan-tuan, satu hari Sayyidina Ali ni dia mengadu hilang baju besi dia. Iftaqada dir'an lahu kanat athiratan indahu waliyatan alaihi. Sayyidina Ali sangat sayang kepada ni dir'an ni, hilang baju besi dia ni. Tak lama kemudian tuan-tuan, dia mendapati baju besi dia ni daripada seorang ahli zimmi. Yabi'uha fi suqil Kufah. Dia tengok bagaimana ada seorang kafir zimmi ni, ahli zimmi ni, yang nak menjual baju besi ni di pasar Kufah, tuan-tuan. Bila mana Sayyidina Ali melihat baju besi dia kenal lah, pasal dia kenal baju besi yang dia sayang ni. Dia kata, hadhihi dir'i. Sayyidina Ali kata, ini baju besi aku ni. Saqatat an jamalin li fi lailati kaza wa kaza wa fi makani kaza wa kaza. Saya kata, ni baju besi aku jatuh daripada unta pada malam sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian. Pak Ali Zimmi ni mengatakan, bal hiya dir'i wa fi yadi ya Amirul Mukminin. Ali Zimmi ni mengatakan, bahkan ini baju besi aku, dan pada tangan aku, wahai Amirul Mukminin, ni hak aku ni. Tuan-tuan tengok bagaimana ketika itu nak menyelesaikan masalah ini. Baik, faqala Ali, Sayyidina Ali mengatakan, baju besi ni hak aku, lam abi'ha min ahadin, aku tak pernah jual kepada siapa-siapa, walam ahabha li ahadin hatta tasira ilaika, dan aku tak pernah menghibahkan kepada sesiapa sehingga sampai kepadamu ni, tak pernah lagi aku hibah ke hadiah, tak pernah lagi. Lalu kata Zimmi ni, kalau gitu, baini wa bainaka qadil muslimin. Dia cadang supaya apa? Kita bawa benda ni kepada hakim orang Islam. Lalu kata Sayyidina Ali, ansafta fahalumma ilaihi. Sayyidina Ali kata, okey, ini yang lebih adil, kita segeralah bertemu dengan hakim. Lalu dua-dua ni pergi, tuan-tuan, pergi bertemu dengan Syurah Al-Qadi, seorang tabi'in. Bila mana sampai di majlis penghakiman ini, kata Syurah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma taqulu ya Amirul Mukminin, apa yang kamu dakwa wahai Amirul Mukminin. Tuan-tuan bayang, yang ni Sayyidina Ali ni dia Amirul Mukminin, Perdana Menteri, tuan-tuan. Tapi kita lihat bagaimana zaman ini sama je. Pada menteri ke, siapa-siapa pun, tuan-tuan, satu mahkamah yang sama. Yang dakwa pula orang zimmi ni, dia panggil tadi orang zimmi. Bahkan Sayyidina Umar sebelum ni pernah Sayyidina Umar beli kuda, tuan-tuan. Kuda dia jadi cacat lepas tu. Yang mana bila orang yang dibeli kuda kata, tak boleh lah, kerana aku jual itu molek. Sayyidina Umar tak puas hati, tak boleh, ni cacat kuda ni, baru beli, tuan-tuan, baru berjalan sekejap, patah balik. Lalu kata orang tadi, kita ngadak kepada hakim. Bila mengadak pada hakim, yang mana hakim mengatakan, tanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, kuda ni masa beli sihat tak? Kata sihat. Lalu kata hakim ini, sama ada kamu dia pakai terus kuda ni, ataupun kamu kembalikan kepada dia dalam keadaan dia sihat balik. Gitu je hakim bagi tahu, tuan-tuan. Lalu Umar mengatakan, inilah keadilan. Ni Sayyidina Umar terkejut dengan jawapan orang tadi, hakim tadi. Setara Sayyidina Umar kita panggil Perdana Menteri ketika itu pun sama, yang mana dia di hadapan di mahkamah ini, dia mesti mana dilayan dengan cara yang sama. Tidak boleh kita panggil benda-benda yang boleh membantu kita. Baik. Lalu bila mana dihadapkan kepada Syurah Al-Qadi, ditanyakan kepada Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Ali mengatakan, laqad wajadtu dir'i hadhi ma'a hadha ar-rajul, aku mendapati baju besi aku ni bersama dengan lelaki ni. Wa qad saqatat minni fi lailati kadza wa fi makani kadza, yang mana jatuh pada malam sekian-sekian dan tak sampai wahya lam tasik ilaihi, dan tak sampai kepada dia dengan cara jual beli ataupun dengan cara hibah. Lalu kata Syurah kepada Zimmi ni,
Wa ma taqulu anta ayyuhar rajul, apa yang kamu nak cakap wahai rajul, wahai lelaki zimmi. Wahai lelaki. Kata dia, ad-dir'u dir'i wa hiya fi yadi. Baju besi ni hak aku. Dia duduk tangan aku. Dia tak habis nak kata dia hak dia, tuan-tuan. Dan dia tidak menuduh Amirul Mukminin dengan menipu. Dia tak kata Amirul Mukminin menipu, dia tak kata. Cuma dia kata hak ni hak dia. Lalu Shuraih berpaling kepada Sayyidina Ali, mengatakan, tak syak lagi wahai Amirul Mukminin, kau bercakap benar. Sayyidina Ali takkan menipu, tuan-tuan. Dia tahu Sayyidina Ali ni mesti bercakap benar. Dan baju besi ni baju besimu, memang betul, memang tahu dah. Akan tetapi tak dapat tidak, mesti ada bukti. Ni dia, tuan-tuan, mesti ada saksi. La budda laka min syahidaini yashhadani ala sihhati ma da'aita. Mesti ada saksi, dua orang saksi. Faqala Ali, Sayyidina Ali kata, boleh? Ada. Maulaya Qanbar wa waladi Al-Hasan yashhadani li. Seorang hamba aku namanya Qanbar. Qanbar ni, tuan-tuan, dia pernah memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Qanbar ni. Dia orang mandi jenazah Nabi. Dan seorang lagi anak Sayyidina Ali, iaitu Hasan. Lalu kata Shuraih Al-Qadi, Hasan tak boleh. Pasal Hasan ni anakmu. Yang mana saksi anak kepada ayah ni tak dia terima. Lalu kata Sayyidina Ali, subhanallah, takkan tak terima? Rajulun min ahli jannati la tajuzu syahadatuhu. Hasan ni pemuda daripada ahli syurga, takkan tak diterima penyaksian dia? Tidakkah kamu dengar Nabi SAW bersabda, Al-Hasanu wal-Husainu sayyida syababi ahli jannah. Nabi mengatakan Hasan Husain ni ketua pemuda syurga, tuan-tuan. Dua orang ni pemimpin pemuda syurga. Lalu kata Shuraih, bala ya Amirul Mukminin, ya, aku dengar hadis itu. Ghaira anni la ujizu syahadata al-walad li walidi. Tapi aku tak boleh membenarkan penyaksian seorang anak kepada ayah, tak boleh. Kerana ada bias, tuan-tuan. Ni yang kita sebut hebatnya Islam, keadilan itu. Lalu kata Sayyidina Ali kepada Zimmi ni, ambillah. Kerana aku tidak ada seorang saksi selain daripada ni. Daripada dua orang ni, hak ni je yang ada. Lalu kata Zimmi, tuan-tuan, bila dia tengok Sayyidina Ali kalah dalam kes ini, dia mengatakan, lakinni ashhadu bi anna dar'a laka ya Amirul Mukminin. Aku menjadi saksi bahawasanya baju besi ni merupakan milikmu hai Amirul Mukminin. Sebenarnya hakmu hai Amirul Mukminin. Lalu, tuan-tuan, dia tertunduk, dia mengatakan, ya Allah, Amirul Mukminin yuqadini amama qadihi. Bagaimana seorang Amirul Mukminin, dia boleh, kita panggil apa, dijatuhkan dakwaan dia tadi tu di hadapan mahkamah dia sendiri. Sedangkan tu mahkamah dia, tuan-tuan, tapi kalah juga Amirul Mukminin. Jadi orang dimasuk Islam, asyhadu anna ad-din alladhi ya'muru bihadza la haqqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia nak cerita bagaimana inilah keadilan yang ditunjukkan dalam Islam. Bagaimana pentingnya kita, tuan-tuan, melaksanakan keadilan ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sama-samalah mendoakan supaya apa? Supaya kita semua ni dapat menegakkan keadilan di atas dunia dan juga dalam seluruh kehidupan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surat al subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.